Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Tak habis semayang lagi kau Sejati. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala وينبغي أن يطلب على أن تعرف أنها كالمملوكة أي الأمة للزوج وكالأسير العاجز في يد الرجل. Sambung lagi perbahasan kita, jadi maaf banyak lah, tak boleh nak buat tiap hari. Sibuk pengajian. Okey, waqala, ingat nak khatam 31 tak boleh juga. Tak apa, slow-slow. Kemudian kata musannif wa yanbaghi, dan sayogianya. Apa sayogia? Yakni ayyutlabu, yakni dituntutkan dia kan suatu itulah laha, baginya, bagi isteri, dituntut an ta'rifa. Oh gitu. Wa yanbaghi wa yutlabu an ta'rifa. Jadi kalau an ta'rifa tu takwil masdar lah. Takwil masdar. Okey, ta'rifa jadi takwil masdar. Yang bagi sayogianya ayutlabu an ta'rifa tu jadi takwil masdar, jadi sadda masadda naib fa'il bagi yutlabu. Kalau nak yutlabu punya naib fa'il. An ta'rifa, bahawa mengenal ia, mengetahui ataupun mengenal ia perempuan itu, akan annaha, akan bahawasanya perempuan itu kal mamlukati, ay annaha kainun, annaha kainatun, adalah bahawasanya perempuan itu adalah ia kal mamlukati, seperti yang dimiliki, yakni seperti ail amati, yakni seperti hamba yang dimiliki. Hamba yakni hamba majazi, laisa, bukan hamba hakiki. Hamba hakiki itu mereka yang hamba sungguh tu. Ni hamba majazi. Sebab apa? Sebab dia seolah-olah syibih milik. Syibih milik lah. Kalau milik sungguh tu hamba, tapi kalau isteri pun milik juga, tapi bukan milik sengoti, tapi milik syibih. Serupa milik saja. Menyerupai milik saja, tapi hakikat bukan milik lah. Hakikatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala, diberi pinjam isteri pada kita. Apa dia? Mengenal mamlukah ibarat seperti hamba li zauji, bagi suami. Bagi suami. Kalau hamba sungguh bagi tuannya. Tu bagi sayyid dia. Bagi sayyid dia. Jadi perempuan seyogianya kena tahu bahawasanya dia ini ibarat seorang hamba kepada isteri dia, kepada suami dia. Tu dia panggil
Wakal asiri, dan seperti tawanan, al-ajizi, sifat al-asiri yang lemah ia tawanan itu, fi yadir rajuli, pada tangan seorang lelaki, yakni di bawah kekuasaan lelaki. Tu di bawah kekuasaan lelaki, bukan tangan sungguh. Okey, sebab apa tangan? Sebab Khalidnya kuasa di tangan. Jadi itu. Tu jadi isteri solehah yang pertama hari ini ialah kena ibaratkan dirinya seperti hamba dan seperti tawanan. Isteri solehah hari ini ialah ibaratkan, dia kena faham, dia kena reti bahawasanya dirinya tu ibaratkan seperti hamba atau seperti tawanan ni kepada orang yang ditawan, seperti hamba kepada sayyid, kepada tuan dia, supaya bila dia anggap itu, maknanya suami dia itu besar. Suami dia itu besar. Dia serah diri dia mutlaqan ila zaujatihi, ila zaujiha. Itu sifat isteri yang kena ada. Jangan duk rasa was-was, jangan duk kata bukan percaya pun, jangan. Malah aku. Malah tak payah kahwin. Tu ya. Kalau kahwin automatik kena ibaratkan dirinya seperti hamba. Tu ciri isteri soleh yang pertama hari ni. Bila begitu, fala tatasarrafu. Tengok. Bila kita ibaratkan diri kita sebagai hamba, tafri', fala tatasarrafu, maka tidak tatasarrafu, tidak mentasarruf, menguruskan ia isteri, ai tunfiqu, yakni menafkahkan ia isteri ataupun mengeluarkan nya isteri itu daripada hartanya, tu nafkah. Fi syai'in ta'aluk tatasarrafu, dan tunfiqu fi syai'in, pada sesuatu, min malihi, daripada hartanya, illa, melainkan biiznihi. Tu patutnya maliha lah, sepatutnya lah. Sepatutnya maliha, kerana dia nak kabarnya dia tidak menginfak dan dia tidak mentasarrufkan harta dia itu, harta diri dia itu, melainkan illa ay tatasarrafu biiznihi ay zauji, yakni dengan izin suami. Bila dia diibaratkan dirinya hamba, maka segala harta perempuan itu dia tidak akan keluar sikit pun melainkan dengan izin suami. Ini dalam bab fiqh sunat. Sunat khabar ke suami, ni nak beli handbag guna duit saya 3,000. Kena khabar, sunat. Walaupun bukan harta suami. Kalau harta suami wajib lah. Ni harta diri dia, sebab dia ibaratkan diri dia hamba, maka segala apa tasarrufat daripada jenis-jenis urusan mesti dia di bawah pengetahuan suami. Jadi isteri solehah yang kedua pada hari ini ialah tidak tasarruf harta ataupun tidak menguruskan harta dia melainkan dengan izin suami. Ni sunat dalam fiqh. Tapi kalau buat itu isteri solehah, kerana dia sudah ibaratkan diri dia hamba. Bahkan lil idra', bahkan qala jama'atun qala jama'atun minal ulama'i, bahkan berkata satu kumpulan daripada para ulama, innaha, bahwasanya perempuan tadi, la tatasarrafu aidan. Tadi malihi mali zauji lah. Sini dia cakap perempuan. Si kira tadi betul lah, malihi ay mali zauji, cuma dia punya rojak domir tu kepada li zauji. Betul lah, tak nampak matan tu. Tak matan tadi, yang bagi an ta'rifa annaha kal mamlukati lizauji fala tatasarrafu fi syai'in min malihi mali zauji. Betul lah. Ni wajib lah. Jadi wajib. Jadi isteri yang solehah mesti dia itu tidak tasarruf harta suaminya melainkan izin suami. Tu wajib. Ciri isteri solehah pada yang kedua ni. Tidak tasarruf maksudnya tidak menguruskan harta suami dia melainkan dengan izin dia. Ini wajib. Ni bal ni, ni baru tambahan Syekh Nawawi. Bal qala jama'atun minal ulama'i innaha innamra'atan la tatasarrafu imra'atan, tidak mentasarruf, tidak menguruskan ia isteri itu, aidan ay kama la tatasarrafu fi syai'in min malihi. Faham? Aidan ay kama la tatasarrafu fi syai'in min malihi illa biiznihi, biizni zauj. Ni baru sunat.
Kata jemaah yakni ini sunat. Jadi isteri solehah yang ketiga hari ni tidak tasawuf harta dirinya melainkan dengan izin suami. Ini sunat. Kalau buat solehah. Kerana dia telah mengiktibar diri dia seperti tawanan. Dia sering iktibarkan diri seperti hamba kepada suami dia. Aku khidmat belaka. Dan segala tasarrufat yang kau buat bawah pengetahuan suami. Itu bagus. Sangat-sangat baguslah tu. Yang ramai pun tak tahu. Tapi kalau suami nak ambil harta isteri untuk urus diri suami itu, maka wajib izin isteri. Haram suami ambil tanpa izin sebab tu bukan hak dia. Okay. Suami nak ambil kena pengetahuan isteri sebab bukan hak dia tu. Tu jadi isteri ni senang. Tu. Jadi isteri ni tak payah ada harta main hari. Harta dia pun dia, harta suami pun dia. Jangan main. Tu. Li'anna imra'atan tadi tu, kenapa dibuat lagu tu? Kerana bahawasanya perempuan tadi kal mahjurati lahu. Macam tadilah kal mahjurati. Mahjurah ni seperti ibarat dalam pengawasan. Di bawah pengawasan baginya bagi suami. Ataupun terpenjara ataupun ibarat gitulah. Dalam pengawasan, dalam penjara, dalam pemerhatian, dalam penelitian suaminya. Yakni innal mar'ata, sesungguhnya perempuan li zaujiha, bagi suaminya perempuan tadi, kal mamnu'i, seperti terhalangnya, min tasarrufil mali, daripada menguruskan harta, li ajlil ghurama'i, kerana hutang. Tu dia bagi kiyah lah. Innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan atau seorang suami itu, li zaujiha, bagi seorang suaminya perempuan tadi itu, kal mamnu', contoh ibarat dia perempuan kepada zauj tadi itu ibarat mamnu' min tasarrufil mal, ibarat diri dia itu terhalang daripada menguruskan harta kerana berhutang. Kalau dalam bab fiqh dia ada istilah muflis dan dia ada istilah mahjur alaih. Mahjur ni mahjurah ni. Mahjurah ni terhalang, dia ni terpenjara, terhalang sesuatu. Mahjur alaih ni dia punya harta disekat, dia punya harta disekat kerana dua. Ada mahjur alaih, disekat kerana dia itu tak boleh nak tasarruf harta dengan bagus. Dia itu kerap membazir sehingga kerajaan ataupun pemimpin kena tahan harta dia, melainkan perkara-perkara yang la budda lahu untuk dia guna sahaja. Dia tak boleh nak urus harta. Yang kedua, mahjurun alaih ialah kerana dia itu terlalu banyak hutang sampai tahap dia itu muflis. Hutang dia itu lebih banyak daripada harta yang dia ada. Harta yang dia ada. Jadi itu pun kena mahjur alaih juga, kena ditahan juga harta, melainkan la budda lahu, bagi harta yang sepatutnya dia urus diri dia sahaja. Ni ibarat isteri pada suami, ibarat dia itu terhalang daripada nak tasawuf harta sebab dia banyak hutang. Bila banyak hutang macam mana? Maksudnya kalau dia nak guna harta, dia kena izin daripada kerajaan ataupun izin daripada pemerintah untuk dia guna harta tersebut untuk diri dia makan ke minum. Begitu juga isteri terhadap suami. Masya Allah. Dia punya kiah itu. Ni sunat. Sunat, dan kalau ini sunat, kalau kau fiqh sunat, tapi kalau nisbah kita mengaji uqudul jain, itu ciri isteri solehah lah. Tu je. Buat bagus. Jangan tak buat. Isteri solehah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya'i Allah, dan wajib ya 'alal mar'ati, wajib ala lil mutarrah, wajib ya atas seorang perempuan oleh dawamul haya'i, oleh sentiasa malu, min zaujiha, kepada min zaujiha, daripada suaminya, isteri tadi. Okey. Isteri solehah yang keempat hari ni ialah dia sentiasa berasa malu. Sentiasa berasa malu dengan suaminya. Tu. Malulah ke mana? Tafsir. Kena tafsir tu. Apa? Waqillah kita. Betul tu. Dawam, sentiasa berasa malu dengan suaminya. Apa rasa malu? Lagu mana bila rasa malu? Bila rasa malu maka tidak akan cakap kasar. Ni tobik tu. Dia tidak akan cakap kasar, dan dia akan bersikap sopan dan tidak buruk di depan suami. Tidak buat lebih kurang depan suami. Sebab apa? Malu.
Dia ibarat malu. Kalau malu duduk depan orang, kita nak buat lebih kurang. Tak buat lebih kurang. Sepuh-sepuh bahasa, dia panggil. Macam mana bahasa dia? Kita nak cakap lebih kurang, malu. Nak buat sikap lebih kurang, malu. Tak buat keloloh kita lebih kurang, malu tu. Tu depan suami. Tu isteri yang salihah. Tu tidak sentiasa berasa malu dengan suaminya, yakni dari sudut percakapan dia, sudut perbuatan dia, bukan dari sudut nak telanjang bulat tu. Bukan dari sudut nak pakai ketak malu kak, tu bukan milaisa ala babihi, tu bukan bab tu. Tu kalau malu tu itu jahanam tu. Itu tak boleh malu. Dari sudut tu pula, dari sudut pemakaian, dari sudut tutup aurat sebagainya itu, di luar berasa malu, di suami, kepada suami tak pernah berasa malu siki habuk. Sekira-kira telanjang depan suami, dia lebih rasa bahagia. Tu lain. Ini malu di sini dari sudut percakapan dia halus, tak cakap buruk. Perbuatan dia sopan, macam orang malu. Tu ya. Kemudian kata musannif ail mana? Wa qillatul mumarati lahu, dan kurangnya bantah kepadanya, kepada suami. Jadi ciri isteri yang salihah kelima pada hari ini ialah tidak bantah suami ataupun cakapan suami, hatta walaupun isteri itu betul sekalipun. Tu royah dia. Walaupun isteri itu betul sekalipun, jangan bantah, relax dulu. Tunggu dia reda dulu. Macam kita kata dulu, nak redakan kemarahan suami kah? Nak redakan macam mana dia itu nak ubah pandangan kah? Guna diri kita. Tak mau nak ulang lah tu. Dah ada dah. Dulu kita sebut, malas nak ulang. Faham diri lah tu. Guna diri kita, cara kita. Tu. Nak tegur dia, guna cara kita. Jangan tegur selalu duduk tengah-tengah marah atau duduk tengah beletiak, kawan tu duduk beletiak pada dia, kita pun pupuk kali, abang tak betul ke? Tu tak solehah mana. Kalau buat benda-benda ni, perceraian yang membabitkan berkenaan dengan bergaduh suami isteri ni, tak ada lah rasa. Seorang sejuk, seorang panas. Seorang sejuk, seorang panas. Dua-dua panas habis. Tu. Jadi tidak bantah, mumarah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa ghabbu tarfiha bisukunir ra'i hala kaunihi maqru'an, keadaan tarf itu bisukunir ra'i, dibacakan dengan sukun ra. Tarf bukan taraf. Tarf. Tu. Tarf. Bila tarfun dengan makna mata. Kalau tarafun dengan makna sisi. Yakni apa? Ghaddu tarfiha, khafdu ainiha, aini imra'ah tadi, tunduk pandangannya, pandangan isteri tadi, qudamahu, di depannya, di depan suami. Isteri salihah yang keenam hari ini ialah tunduk pandangan kepada suami. Kepada suami. Bila disuruh, bila dimarahi ke, atau bila dinasihati ke, dia panggil tunduk pandangan. Jangan bertentang pandangan. Jangan bertentang pandangan waktu tu. Seolah-olah bertentang pandangan waktu tu kita nak melawat. Kita nak melawat. Jangan. Tu Allah. Macam budak-budak kena marah dengan mak bapak, mana reti dah, mana nak berani dah nak tengok muka, tunduk duk main, duk cabut kuku lah apa dia takut tu. Dia cabut kuku lah, tunduk lah, dua buat tengok tempat lain lah, budak-budak kena marah macam tu. Tu jadi ni dari sudut aspek lah, aspek kalau kena nasihat ke, kalau kena marah ke, kalau kena suruh ke, sami'na wa ata'na. Tak bertentang mata, kecuali kalau kena bertentang mata lah, tu lain lah. Tu bentang mata, tak bentang mata. Jangan bentang mata. Bentang mata masa mana? Masa nak dalam bilik ke, tu lain cerita lah. Ni waktu suruh, waktu kena suruh, waktu kena marah ke sebab tertentu ikut pasal dia, ataupun apa lagi apa-apalah yang berkait dengan suruhan, nasihat ke, tunduk pandangan waktu ketika itu. Tu tanda tawaduk, ghaddul basar, tanda kita serah dan tawaduk kepada suami kita. Wa ta'atu, dan taat.
ai li zaujiha, yakni bagi suaminya, suami isteri tadi, li amri zauji, bagi segala perintahnya, perintah suami, yakni selagi tidak maksiat. Tu kita dah tulis dah, tak payah bahas. Wasukutu inda kalamihi, ya tengok, wasukutu dan diam ia perempuan tadi inda kalamihi, kalami zauji, di sisi ketika bercakapnya suami tadi. Jadi suami solehah, isteri solehah yang ketujuh hari ni iaitu diam tatkala suami bercakap. Diam. Tanda patuh tu. Dia panggil tanda patuh lah tu, tanda taat. Diam sudah. Sukut inda kalamihi. Atah belaka tu. Inda kalamihi, di sisi cakapan suami dia. Tu kena sukut dia. Apa dia cakap dia? Dia nasihat dia. Dia marah tak tentu pasal dia. Diam tu. Kalau dia suruh cakap, kita cakap. Tak suruh cakap, diam. Melainkan nak melawak tu lain cerita lah. Nak melawak ke, nak borak ke, hak tu lain lah. Nak melawak, dia cakap, kita menyampuk. Tu nak melawak. Dalam situasi nak melawak, tak apa lah. Ini dari situasi yang tak melawak dan tak ada apa-apa. Dari situasi dari sudut suami nasihat ke, suami suruh ke, suami duk meletiak ke, suami duk marah ke, sukut an kalami. Tatkala inda kalamihi, tatkala dia bercakap. Tu isi solehah yang ketujuh. Kemudian wal qiyamu inda qudumihi, qudumiz zauji ai maji'ihi, maji'i zauji minas safari. Dan berdiri tatkala datang suami, yakni datang suami daripada musafir, dia musafir jauh balik rumah, kita pun berdiri jemput dia di luar rumah ataupun di tepi rumah tu. Jadi isteri solehah yang ke-8 hari ini ialah al-qiyam, berdiri inda maji'ihi, tatkala dia datang ataupun tatkala dia balik daripada rumah, daripada safar. Safar ni sama ada safar tawil atau safar qasir lah, asal keluar. Mari sambut dia, sama ada dia baru pergi kedai ke, dia baru balik pasal malam ke, baru balik kerja ke, baru balik balik kuliah masjid ke, sambut. Kiam. Tu tanda hormat. Ulama kalau datang pun kita sunat berdiri ihtiram, apatah lagi suami. Tu berdiri untuk ihtiram, untuk sambut dia. Orang yang bawa Quran, orang yang berwuduk ada Quran di tangan dia, dia pun bawa, dia pun lalu sunat bangun. Bertahap tu sebab nak ihtiram Quran. Tu ulama ni pun suami sama. Qiyam sebab ihtiram, sambut dia. Marilah, apa benda nak cakap pun, nak angkat barang dia bawa balik ke, nak angkat makanan dia bawa balik ke, ataupun apa lagi nak sediakan pakaian untuk tukar ke, tolong bukakan baju dia, tukar ganti ke, macam-macam. Tu qiyam. Jangan duduk saja nak tengok movie. Boleh apa tu? Tak payah jangan gitu. Duduk tengok movie bersila simpuh gitu. Boleh lah. Boleh apa? Jangan gitu, duduk itu. Tu tidak ada ihtiram. Jadi ibarat macam ulama mari mesti kita bangun, takkan itu ustaz, itu mai masuk, takkan gitu, mesti kita berdiri. Mai masuk ustaz, kita pun jemput dia. Betul, sama dengan suami. Takkan duk relax tu, ustaz masuk ustaz, syekh masuk syekh. Takkan gitu, tu tidak ada ihtiram. Tu macam protokol nak sambut tetamu, pembentang ke apa kan, mesti dia daripada kereta lagi dia persila dah, suruh pergi naik atas pentas tu, duduk kat mana lagi. Tu ihtiram tu. Qiyam, tunjuk. Wa khurujihi ay minal manzili, dan keluarnya suami, yakni daripada rumah. Itu pun qiyam. Jadi qiyam itu tatkala dia masuk daripada rumah setelah dia safar, ataupun tatkala dia nak keluar. Bila nak keluar, kita bangun untuk ihtiram dia, untuk bersalaman dengan dia ke, nak ucap goodbye, good love ke apa benda ke. Sampai ke hujung pintu, kita pun tara bye bye. Tu baru betul. Dan lagi satu bab salam. Suami isteri yang solehah ialah dia bersalam. Tak ada yang lagi tak. Dia bersalam tangan
Dia bersalam tangan dengan suami dia sebelum keluar rumah dan selepas sampai rumah. Keluar rumah nak pergi kerja, sampai rumah baru daripada mana, daripada kuliah ke apa, ikutlah. Salam. Salam dua. Ini biasanya orang salamnya lah. Orang salam. Biasa orang salam macam mana? Isteri salam, cium tangan sini. Kan? Macam tu kan? Ni bagi orang yang mengaji, buat macam ni pula. Bukan macam tu, macam ni. Salam ni satu, salam ni satu. Cium ni satu. Cium ni satu, ni cium ni satu. Tu orang mengaji. Kalau cium ni saja, ni orang awam pun macam tu lah. Tu pun kalau buat, tak buat, lantak lah. Muda-muda buat, tua-tua tak buat dah. Tu mampu lah tu. Tak ada keharmonian rumah tangga. Jadi cium ni, cium ni. Okay. Cium ni tanda kita hormat dia. Cium sini tanda kita nak ambil berkat dia cari rezeki. Berkat dia cari rezeki. Tambah dia ulama pula. Oh, suami kita ulama tugu pula. Oh, lagi gila. Ini nak hormat dia. Cium ni nak hormat dia. Cium ni untuk ambil barakah dia. Ni susah payah duk kerja ni dengan tangan ni. Begitu juga dengan suami yang soleh, bila masuk ataupun bila keluar, selepas isteri salam tangan kita, kita pula salam cium tangan isteri. Itu baru betul. Kita pula cium tangan isteri. Cium sebab kasih sayang. Sama juga sini dengan sini. Sini sebab apa? Sebab kita sayangi dia. Sini sebab kita ambil barakah dia tengah masak penat tu. Tengah masak penat tu. Oh, barakah banyaklah tolong suami. Khidmat ke anak-anak masak pula. Oh, barakah. Jadi orang mengaji dia tak sekadar cium sini ya, cium sini juga. Jadi bila nak salam tu, salam cium tangan tu, isteri cium tangan dulu baru suami. Jangan suami dulu pula. Tak ikut protokol dia panggil. Suami dulu lah. Isteri dulu lah baru suami. Tu baru ikut protokol. Tu protokol dia. Okey. Kemudian kalau nak keluar rumah pula, lepas suami lepas suami cium tangan isteri itu, cium kening dia pula, habis selesai. Cium kening dia tu tanda sayang. Cium antara kening ni, antara kening. Ni kening ni sini. Ni dia panggil apa? Dia panggil ciuman kasih sayang di sini. Ciuman kasih sayang keluar. Baru isteri rindu. Tu bahaya tu, ada nuktah dia panggil rahsia. Ini dak. Pergi keluar dulu pergi kerja dulu. Macam tu ya. Dia muda-muda sweet lah, muda-muda. Muda-muda depan pintu. Hantar tengoklah 10 tahun lagi mampu nak dapat. Sebab apa? Sebab suami isteri tak mengaji. Dia duduk ikut orang kat Instagram, dia duduk update status update status story dengan laki bini lah. Oh, sweet. Dia pun muda-muda, semangat lah tengok 10 tahun akan datang mampu terus. Lunyai. Tengok isteri pun dah lunyai dah. Beranak 5 anak, lunyai dah kawan ni, tak payah dah. Geli aku. Mula. Tu. Betul. Jadi isteri salihah pada yang ke-10 hari ni, salam tangan tu. Bab salam tangan yang kita kata tu, dan begitu juga suami soleh yang pertama hari ni ialah cium tangan tadi tu. Indah khurujihi tu. Habis tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana dia? Mana? Hilang. Wa izharul hubbi lahu lizawji 'inda al-qurbi. Naam. Wa izhar, dan menzahirkan kecintaan kepadanya, kepada suami, 'indal qurbi, tatkala dia itu dekat dengan suami. Ni isteri salihah yang ke-11 hari ni, masya-Allah banyak hari ni, iaitu izharul hub. Tu apa dia? Menzahirkan kecintaan, jangan menzahirkan kesedihan. Faham daripada tu? Jangan menzahirkan kesedihan, jangan menzahirkan kestresan, jangan menzahirkan ketekanan, jangan menzahirkan apa-apa selain daripada apabila tatapan dia kepada kita itu menunjukkan kasih sayang dan juga kecintaan dia kepada suami. Gitu. Sebab tu isteri tak boleh nak stres, tak boleh stres habis. Rumah terbelangkai habis. Terbelangkai habis. Nak stres tak? Jangan stres kat rumah, jangan stres depan suami. Jangan.
Walaupun akan stres jugalah. Semampu boleh. Izharul hub, itu isteri yang salihah. Allah, memang payah ni. Lagi, wa izharus sururi 'inda ru'yati lahu lizauji, Allah, dan menzahirkan kegembiraan di sisi melihat pada suami. Isteri salihah yang ke-12 hari ini ialah izharus surur, menzahirkan keseronakan ataupun kebahagiaan. Bila suami tengok tu, nampak bahagia semacam isteri aku ni. Macam kali pertama kahwin baru betul. Ini kali pertama kahwin, nampak seronok. Hari kedua dah semacam sikit. Sebulan lepas baru tu semacam dah. Tahun depan habis, lenyap, lunya habis. Mana pi aku dulu jeng tak tahu. Tu. Itu semua tidak mengharmonikan rumah tangga. Itu semua bibit-bibit yang menjadi ketidaksuitan. Ketidaksuitan rumah tangga kerana ada iblis setan yang mari cocoh, dan kita pula tidak ada ilmu untuk hadapi dia, maka kita pun sesak dengan setan. Bila kita sesak dengan setan, kita pun cerai. Itulah setan. Tu ya. Tu. Allah payah. Kalau suami dapat isteri lagu ni, tak tahulah, aku tak tahulah. Tu. Seronok betul. Macam dalam syurga dunia lah. Nak dapat tu susah lah. 1 dalam 1000 lah laki-laki. Dengan duk berangan lah. Ngaji hak ni berangan je lah. Boleh berangan ni. Kalau suami isteri aku lagu tu. Itu je lah, boleh berangan. Nak cari susah. Nak cari lagu ni kalau dapat tu, nasib lah. Nasib sungguh lah. Memang kemas lah. Tabik spring 300 kali. Tu. Payah nak dapat. Tahulah. Boleh baca saja. Boleh gelak sendiri lah. Gila macam ni. Tapi ada ulama salafus soleh, isteri-isteri lagu ni ada. Allah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa 'ardu nafsiha ay izharuha lahu ay zawji 'inda iradatin naumi. Atau belakang tu, wa 'ardu nafsiha, dan bentangkan dirinya, yakni zahirkan dirinya, yakni serahkan dirinya kepada suami inda iradatin naumi, tak kala dia nak tidur. Tidur mana? Tidur malam. Tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari. Tiap-tiap malam Jumaat? Tak. Tiap hari. Dan dia tu tak mesti nak jimak saja. Tak. Lelaki ni ada hak dia. Tu ada hak dia. Jadi suami isteri yang salihah ini ialah ardu nafsiha, dia membentangkan dirinya, yakni menzahirkan dirinya, yakni menyerahkan dirinya, yakni menyerahkan tubuhnya. Tu baru faham. Menyerahkan diri tak faham lagi. Dia hazah mudah. Dia kalau perempuan ni dia kena terang, dia tak boleh nak takwil. Dia tak boleh nak ayat mutasyabihat, dia tanya. Dia kena ayat muhkamat belakang. Baru dia faham. Kalau dia tak faham, dia kena fikir lah. Kalau macam ni, macam mana dia fikir lah. Kena terang, baru terang. Izhar yakni menyerahkan badannya, tubuhnya. Bila tak, kalau suami nak tidur malam. Bila dia berhajat, sila. Tak berhajat, sila. Tu ya. Berhajat takat mana? Berhajat jimak, jimak. Berhajat takat rabaan, rabaan. Berhajat takat cium-ciuman, cium-ciuman. Gitulah. Tak berhajat langsung, tak berhajat langsung. Nak buat macam mana? Letih suami tu. Khidmat fi kulli yaumin wa lailatin. Yaum dia, hari dia cara lain. Lailatun, lail, malam dia cara lain. Allah, ya. Serah diri tak kedekut. Orang Kelantan kalau ada anak banyak lebih daripada 10, pocik-pocik lah. Anak lebih daripada 10 lah. Syarat dia kena rajin dan isteri tak kedekut. Pandai pakcik. Kena rajin lah dan isteri tak kedekut. Pandai pakcik. Betul ya pakcik? Betul tu. Kelantan kan 10 ke atas gila-gila. Gila punya. 10 ke atas anak dia. Adik-beradik. Giling jarang-jarang lagi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa ta'atturu ay tayyibur raihati lahu lizauji, dan berwangi-wangian ay tayyibur raihati, iaitu bau yang wangi, bau yang baik baginya, bagi suami, iaitu sentiasa berwangilah.
sentiasa berwangi-wangian, iaitu tidak sampai suami itu mencium kebusukannya. Tu rasa dah ada lah, rasa dah ciri-ciri salihah. Suami pun lagi itulah, suami pun gitu juga, kita dah kata dah dulu. Ciri suami yang salihah juga ialah berpakaian kemah dan juga berhias kepada isteri dia, kerana seperti mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasa dah ada ni ta'atur ni, diulang balik. Wa ta'ahuduha al-famma, dan wa ta'ahuduha ay tajdidu islahil fami, dan memperbaiki ataupun memperbaharui pemulihan mulutnya, ataupun sentiasa berbau mulut wangi lah tu ya. Payah terjemah. Sentiasa bermulut wangi. Tak bau busuk, supaya kalau suami nak cium pun sedap. Suami nak peluk pun sedap, tubuh aku wangi. Tu waktu nak tidur, nak sedap. Batai peluk dulu tak ada tu bujang. Batai peluk tak beli waktu bujang. Sekarang ada batai peluk hak boleh bergerak pula tu. Tu hak boleh bergerak pula tu. Masya-Allah. Tu. Jadi dia panggil, tu pun rasa kita masuk sekali dalam tibur rohah lah. Itu pun dah sebut dah dulu. Tu. Bil miski, dengan kasturi. Tak semestinya kasturi lah, dengan apa-apa sekalipun. Lain ni ada orang jual produk. Produk apa tak tahu, nak bagi wangi laki bini punya mulut tu. Dia belakang lah ni. Nak bagi wangi badan lah, nak bagi wangi mulut lah. Allah, macam-macam lah ni. Apa-apa cara lah. Tak kisah. Sok gigi ke, bersugi. Kalau kita dalam agama Islam, sugi lah. Sugi. Dan sunat waktu sebelum jimat, sugi dua-dua. Ni buat jimat lah cerita ni. Syok juga ni. Tapi tu lah, tak sampai bab. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, habis bismillah sikit. Apa tu? Wattibi, dan wangian lah. Okey. Wa nadhafatu thawbi, dan bersih pakaian. Bersih pakaian pun kita masuk sekali. Rasa dah ada dah. Ada, sebenarnya ada dah. Bersih pakaian isteri tu. Pakaian isteri tu bersih lah, tak kotor, tak melewak, tak serabut. Macam tu juga dengan suami dulu kita kata lah, sebut dah dulu. Suami pun sama, kena kemah, kena smart dan sebagainya. Tak nampak selekeh lah. Lagi satu, dari sudut bulu-bulu hak tak sepatutnya ada, cukur lah. Waktu dah bersuami, isteri ni kena cukur dah bulu-bulu tak sepatutnya. Minta maaf banyak cukup. Minta maaf cakap bulu ari-ari tu. Bulu ari-ari tu cukur setiap Jumaat sekali. Tiap-tiap Jumaat cukur. Ni bukan waktu bujang ni. Tu isteri lah, laki bini. Baik isteri, baik suami. Suami tu cukur, sunat cukur. Isteri tak sunat cukur, sunat cabut. Sebab kalau suami itu cukur di kemaluan hari-hari itu untuk membangkitkan syahwat lebih kuat. Tu nuktah hikmah dia. Dan kalau isteri itu cukur juga, isteri bertambah kuat nafsu, kau mampu orang lelaki. Bila nak puas orang perempuan tu, kau mampu nafsu dia. Nafsu kau meningkat. Jadi nafsu nak turunkan nafsu perempuan, dia kena cabut bulu hari-hari. Kalau laki-laki makruh cabut bulu hari-hari, kerana itu dapat melemahkan syahwat dia. Dah lah kekuatan syahwat laki-laki pun dah lemah dah, banding perempuan nak lemah lagi. Kau hojeng lah tu. Dan sunatlah kita memperkuatkan alat jimat itu. Kalau kita tak ada masalah. Kalau ada masalah, wajib. Sunat. Apa tadi ya? Nadhafatu thawb. Okey, habis. Tu tak payah rasa dah tulis dah dulu. Wadawamu zinati bihadratihi, dan sentiasalah berhias di depan, di hadip, tatkala hadirnya suami, isteri salihah yang ke-14 hari ni ialah dawamu zinah. Sentiasa berhias, dalam keadaan berhias di depan suami. Jangan di luar nampak berhias, tapi di dalam dekat suami kurang daripada hak di luar. Kita dah sebut dulu, cantik-cantik di luar kita, kalau orang puji pun, di dalam rumah lebih cantik, yang mana orang tak tahu melainkan suami. Kadang muka perempuan pun dah cantik dah, sebab tu kena tutup. Untuk suami saja. Pandangan kepada wajah dia, kepada suami saja aku beri, kepada orang lain tak beri. Kalau ada hak tu, setiap orang perempuan selamat dunia ni. Tu pun tak selamat. Sebab apa? Selfie. Selfie tak selamat juga tu.
Hak tu lahanat dia panggil. Bukan selamat, lahanat. Mengundang lahanat Tuhan. Nafsu syahwat berlaku habis. Orang lelaki tengok. Hey, muka anak kita dia pergi bubuh, muka mak kita dia pergi bubuh, muka isteri kita dia bubuh, semua dia bubuh. Sumbat habis kat medsos tu. Tu. Saya dah sebut dah dulu kot. Isteri ataupun perempuan yang salihah itu, dia itu tidak memandang dan tidak dipandang. Tidak suka memandang ajnabi sesuka hati dan tidak suka untuk dia itu dipandangi oleh ajnabi. Tu sifat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhu. Jadi kita kena mencontohi sahabat, kena mencontohi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita nak masuk syurga. Sayyidatina Fatimah ahli syurga, maka kita kena ikut ahli syurga. Bukan kita ikut ahli yang tak tahu lagi syurga neraka dia. Kita nak ikut siapa? Ikut pulan bin pulanah, pulanah bin pulanah, ikut ustazah mana-mana ke. Kita tak tahu dia ahli syurga ke tak. Kita dah ada panduan ahli syurga buat gitu. Kita ikutlah ahli syurga. Jangan duk ikut orang. Ikut orang. Dia mengaji, ikut orang. Mengaji kalau tak amal, tak mengaji nama dia. Tu bukan alim. Alim ni bila kata alim, bila dia beramal ilmu. Kalau dia ada ilmu banyak, mengaji sampai minha, mengaji sampai majmuk, mengaji hasyiah dusuki, amal tak ada, amal sikit abuk tak ada, maksiat ada, itu bukan orang alim, tu masih jahil. Mudah. Sayyidina Fatimah kata. Sayyidatina Fatimah siap dicap oleh Nabi SAW lagi. Nabi SAW tanya lagi Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah jawab, aku ni tak suka dipandang. Wanita salihah itu ialah dia tidak memandang dan tidak dipandang. Umum tu. Bukan tengok aurat. Tengok aurat mimbabil aula. Tu lagi-lagilah. Tu dah haram mutlaqan dah. Ni tengok dia. Umum tu. Sawa'un kana minal aurah aula. Tu pun tak faham lagi. Masih selfie lagi. Masih letak lagi. Tak tahu. Ya barakah tak barakahnya sesuatu ilmu yang kita mengaji ialah kita dapat beramal. Kita dapat beramal apa yang kita mengaji. Oh barakah ilmu kita. Kalau tak saja mengaji orang kudu dujai. Walaupun dapat sanad kali pun macam tu. Tak berkat langsung. Tu. Jadi hak orang laki-laki pula hak mengaji orang kudu dujai. Hak ngaji ilmu ni pula jangan kita sebar-sebarkan orang puan kita di medsos. Dah ada orang buat, tak payahlah ikut orang, kita ikut ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tu kaedah penting. Hal adakah istifham ingkari, yakni la yasihhu, tak boleh atau tidak sama. La yastawi, hal yastawi ay la yastawi, tidak sama. Hal yastawi alladzina ya'lamun, tidak sama orang yang tahu, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak tahu, tak sama. Kawan kita dia buat lagu tu sebab dia tak tahu. Kita ikut apa sebab kita tahu. Makna kalau kita ikut dia, kita ikut orang yang tak tahu dengan kita tak tahu, kita pun bodoh nama dia. Tu beza, tu kaedah dia. Sama lah kita nak jadi pelajar sekarang ni, pelajar Niza. Kita nak ikut kawan yang tak mengaji ke? Kita nak mengaji, tak apalah, kita tak mengaji dah, ikut dia. Kawan tak mengaji, kita pun tak semangat, tu bodoh. Tu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun, jangan jadi bodoh. Orang suruh cari cerdik. Kita dah lah degree, diploma Niza ni duduk lebih kurang 5 tahun ya, nak keluar-keluar nak jadi alim, nak bimbing masyarakat pula. Kemudian kita nak jadi bodoh. Memang bodoh lah. Kawan tak salah nak kawan dengan orang bodoh ke, nak kawan tekpik ke, nak kawan orang isap okok ke, nak kawan orang mengaji lantak, hang lah. Tapi hak untuk diri sendiri yang boleh bantu kawan, hak yang cerdik, hak yang mengaji, untuk kita nak ngaji dan kita nak jadi alim macam dia. Ini dah kawan dengan alim ni, kawan dengan orang bagus ni bukan boleh ngumpat. Dia bukan orang lagu tu lah, bukan boleh main. Dia ajak pergi mana bukan nak piun. Dia boleh gitu lah. Tu dia panggil hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi orang yang mengaji ukur dulu, mengaji muhimmah dan seumpamanya tidak sama dengan orang yang tak ngaji. Walaupun dia ustaz, walaupun dia ustazah. Ustaz ustazah tu bukan gelaran Allah Taala bagi manusia.
Mengaji juga mau sikit, ijazah sarjana muda, pengajian sekian-sekian, oh ustaz, ustazah, tapi tiap-tiap hari upload gambar macam bodoh. Tak ada. Tak ada tu bukan ustazah tu. Tu kuah rojak. Lama pula tak akan rojak. Bukan rojak Terengganu Kelantan, rojak Terengganu Kelantan lain. Ni rojak tu buah tu kat Penang. Sini Pasembok panggil rojak, rojak pun panggil rojak. Aku tak tahulah mana tu rojak. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jadi itu penting, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Jangan ikutlah kawan hal tak erti tu. Dia pun tak apalah dia pun buat. Tak apalah aku pun buat. Tak boleh. Tak ikut itu. Walaupun dia ustazah, walaupun dia macam mana sekalipun orang dia status dia, tapi kalau dia tak belajar dia tak tahu. Tu ya. Dia buat pelik apa ya. Sebab ramai tak tahulah, sebab ramai orang buat. Kalau ramai orang tahu, ramai orang tak buat. Tu je. Sekarang ni, zaman akhir zaman ni, nak buat amalan Islam nampak pelik. Nak buat benda yang kita sepatutnya buat nampak pelik. Itulah kita kena hadapi. Nak jadi alim kena usaha gila-gila mampu. Bila kita usaha gila-gila mampu tu, kita akan berbeza dengan kawan kita hak ramai tak berapa nak macam tu. Kita mesti berbeza lah. Sebab apa? Itu akhir zaman nampak pelik. Oh pelik hak tak apa nak mengaji. Kawan hak tak apa nak mengaji pun nampak pelik. Kita gila ni. Orang biasa-biasa. Nampak pelik. Sepatutnya tak pelik, tapi nampak pelik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, habis kan? Lawamu zina. Wa tarku ai az-zinati, dan meninggalkannya zina itu idhafat masdar ila maf'ulihi, yakni meninggalkan oleh perempuan itu akan zina itu inda ghaibatihi, inda ghaibati zauji, tatkala tak ada zauj. Tak ada zauj, tak ada perhiasan. Masya-Allah. Jadi dawamu zina inda hidratihi, tapi tak ada zina ketika ghaibnya. Tak ada zina. Langsung tak ada. Langsung tak ada. Tu konsep perempuan kena pakai, kena pegang. Sekarang ni ada tak suami? Tak ada. Tak payah berhias. Walimah, nak berpelami, nak bersanding. Oh, ada orang kena zahirkan tak perhiasan. Tak payahlah. Dah ada orang. Ni dah ada orang depan ajnabi, jemput kawan-kawan, jemput macam-macam walimah tu dia, bini dia gila punya. Traffic light daripada hujung rambut sampai hujung kaki, traffic light lah kau. Nak barakah lagu mana kahwinan tu? Dia panggil nampak bahagia, selepas tu nampak bahagia tapi maknawi tak bahagia, barakah tak ada. Zahirnya bahagia, maknawi barakah tak ada. Macam ulama tulis kitab lah. Ulama tulis kitab kalau tak ada basmalah, hamdalah, jadi kitab tu zahir, maknawi tak ada berkah. Tu kahwin zahir zahir, bahagialah, boleh upload sana sini, Instagram sana sini, WhatsApp status lah, Facebook lah, lama tak selfie dan sebagainya, tapi maknawi barakah tak ada, sebab dia telah menzahirkan tabarruj depan ajnabi tak kala dia telah menjadi suaminya. Kita pun seronok lah, bini cantik macam mana? Allah sempoi 5,000 mahal. Bini cantik selfie kali, lama tak selfie, tunjuk ke orang. Sebab dia cantik. Sebab dia cantik. Sebab tu boleh selfie. Tunjuk bahagia ke orang. Sebab apa? Bini cantik. Cuma bini tak cantik. Cuma bini huduh. Kita bayangkan kalau bini huduh nak mampu tak huduh lagu tu, agak-agak kita nak upload selfie. Sebab tu matlub kahwin dengan orang perempuan ni dua. Satu, sunat cari hak cantik. Satu, hak yang terlebih cantik, makruh. Satu, yang kedua, cari hak hodoh. Boleh. Cari hak cantik ni, gharadnya, tujuannya, sunatnya ialah untuk menundukkan pandangan kita. Bukan untuk tunjuk kat orang. Kahwin hak hodoh pula, dimatlubkan, dituntut juga ialah kerana dia itu minaz zuhad, daripada orang-orang yang zuhud. Orang-orang zuhud dia pilih hak biasa, hak huduh-huduh je. Tak mau hak cantik. Tu zuhud lah, tu tinggi maqam tu. Ini dua-dua matlub lah ke. Hak huduh ada tujuan dia, hak tak cantik ada tujuan dia, hak cantik ada tujuan dia. Jadi yang cantik kita sunat pilih hak cantik menurut kita. Cantik tu ialah untuk gharadnya menundukkan pandangan, menundukkan nafsu, bukan tunjuk ke orang bodoh.
Aku mai dah, mai Tanjung dah ni. Tunjuk ke orang, oh bini cantik. Orang pun, oh lawa. Sama ada Zohir komen ataupun komen kat mulut tak tulis kat Facebook pun. Zohir ya, oh lawa. Kita suka bini kita dipuji orang. Kita suka bini kita dizohirkan. Kita suka bini kita itu tunjuk kecantikan kepada orang. Kita suka bini kita tu tunjuk kecomelan dia kepada orang. Hatta yang berpudah bernikah lagi-lagi lah. Tak terkecuali ni. Laisa lahu mustathnaya. Tidak ada pengecualian padanya. Semua kena serabut habis. Semua kena. Kita sangkut habis. Semua kena. Tak ada pengecualian. Tak ada pengecualian. Hang pakai nikah, hang tak pakai kau lantok hang. Sama hang perempuan dak, hang perempuan gitu lah. Tu. Kemudian watarku habis. Qala al-Asmu'i, telah berkata al-Imam al-Asmu'i radhiyallahu taala anhu, ra'aitu fil badiyati, telah melihat ia oleh aku Asmu'i ini di kampung Al-Badiyah, satu kampung, satu padang pasir ataupun satu qaryah, satu dusun yang bernama Badiyah. Imra'atan, melihat akan maf'ulun bih, imra'atan, seorang perempuan, alaiha ala imra'ah, yang di atasnya, yang padanya pada imra'ah itu qamisun, baju kurung yang ahmaru, yang berwarna tersangat merah. Aku ternampak seorang perempuan di kampung dusun tu, dia pakai pakaian menyerelah, merelak, warna merah sangat. Wahia mukhtadibatun, dan bermula dia perempuan tadi itu mukhtadibatun. Wawul halah, hal keadaan bermula dia perempuan tadi mukhtadibatun ni dia panggil dia ni pakai peceluk warna. Kalau dobiknya tu dia berhias dia kat kuku. Berhias dia kat kuku. Okey, tu dobik lah. Wa biyadiha, sedangkan pada tangan imra'ah tadi sabhatun, ada tasbih. Asmu'i pun pelek kawan ni. Ke mana ni? Ternampak seorang perempuan yang cantik gila, pakaian dia ahmar. Ahmar ni sangat merah. Merah mergelak. Dan dia itu pakai penceluk di tangan kau, di kuku kau. Maksudnya dia ada zinah, dia ada perhiasan yang cukup cantik. Tapi di tangannya ada tasbih. Asmu'i pelik. Lagu mana ni? Pakai cantik ada tasbih kat tangan. Macam mana? Tu. Faqultu, maka telah berkata ia oleh aku. Ma ba'da hadha min hadha. Ma ba'da hadha ma ta'ajjubiyah. Lagu mana? Ba'da hadha min hadha. Alangkah jauhnya. Lagu mana jauh antara ini dengan ini? Mana? Antara ini iaitu dari sudut zahirnya zina dengan ini iaitu dari sudut pegang tasbih. Lagu mana jauh ni? Ni pegang tasbih ni akhirat, hak zina ni dunia ni. Buat macam seolah-olah macam buat dosa dah ni. Lagu mana dia pegang tasbih dalam keadaan buat dosa? Maka jawab perempuan tu, faqalat imra'atun, telah berkata ia seorang perempuan, min bahri tawili. Kata-kata tu dalam keadaan hala kaunihi min bahri tawil, dalam keadaan hala kaunihi kainan, hal keadaan perempuan tadi, hala kauniha kainatan, hal keadaannya perempuan tadi adalah ia bercakap itu min bahri tawili, daripada bahar tawil. Bahar tawil fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, walillahi minni janibun la udayyi'uhu, walillahi minni wal batala tijanibu. Fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, bahar tawil. Walillahi, setengah nuskah wallahi. Setengah nuskah wallahi. Tutup bilah. Walillahi, dan demi Tuhan. Minni, daripada aku perempuan tadi. Janibun, ada satu sisi. La udayyi'uhu, ada satu sisi yang tidak sama sekali menyia-nyia ia oleh aku akan satu sisi tadi.
Walillahwi, dan bagi mainan pula, bagi perkara-perkara yang mainan pula, minni, daripada aku, daripada perempuan tadi, wal batalati, dan daripada pengguguran, janibu, satu sisi yang lain. Mana apa? Minni janibun la udhi'uhu, satu sisi yang tidak sama sekali aku sia-siakan, yakni dalam akhirat, akhirat. Dan satu sisi lagi itu dari sudut dunia, aku main-main. Aduh. Apa ni? Dari sudut akhirat mana? Dari sudut dunia mana? Dari sudut dunia ni, aku duk berhias ni, bukan berhias untuk hampa ni. Aku nak pi kat tok laki aku ni, nak berhias ni. Kat tok laki aku nak berhias ni. Aku nak berhias kat tok laki aku ni. Bukan kat hampa ni. Hampa ternampak ni. Tu bahasa dia lah. Aku nak bersedia untuk aku berhias depan laki aku nak balik ni. Contohlah. Tu bahasa dia. Mafhum. Dari sudut yang lain, akhirat aku tak tinggal. Mana tasbih aku duk subhanallah, subhanallah, sambil menunggu. Contohlah bahasa dia. Tu. Maka Imam Asmu'i pun kata, fa'alim tu, maka telah mengetahui ia oleh aku pada demikian itu, anna imra'atan tadi tu, imra'atun khabar anna imra'atun solihatun. Dia merupakan perempuan solihah rupanya. Laha, baginya, bagi perempuan tadi, zaujun, satu suami, tatazayyanu lahu, berhias ia perempuan tadi bagi suami, bukan berhias bagi pandangan ajnabi. Aku ternampak lah ni, sebab tu aku pasal pelik, dia duk pakai benda zinah di badan dia. Lagu mana ada pula tasbih, biji tasbih tu. Allah, itu dia nak syahid ia ialah dia itu zinah, dia itu berhias untuk suami semata-mata. Hal keadaan sambil-sambil dia itu tunggu berkhidmat pada suami, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu taala. Itu perempuan yang solehah. Tak ada suami dia beribadat pada Allah, ada suami dia taat dan khidmat pada suami, itu juga taat kepada Allah. Tu. Ini kalau ada suami dia rasa rimah. Tak boleh mengaji dah. Tak payah nak berzikir dah. Dulu aku baca Dalailul Khairat, sekarang tak dan dah. Sekarang tak dan dah aku nak baca Dalailul Khairat. Dulu dan dah. Aku khatam 2 kali sehari Dalailul Khairat. Quran aku boleh khatam 30 juzuk 30 hari. Sekarang tak boleh dah, sibuk. Rugi apa Kalau kata rugi tu makna tak mengaji lah tu. Dalailul Khairat wajib ke? Tak wajib. Baca Quran wajib ke? Tak wajib. Pahala khidmat suami wajib. Khidmat kepada suami, taat kepada suami wajib. Dia suruh kita buat wajib. Dia tak suruh kita buat sunat. Sunat dia banding dengan sunat lain, sunat dia besar suami. Tak ngaji tu. Rasa macam rugi lah. Dulu boleh sembahyang sunat, tahajud, sekarang nak buat tahajud ambil sembahyang dia panggil dah. Dia rasa rimah macam tu lah. Aduh. Tu kena buang belaka begitu. Wallahu ta'ala alam. Wa tarkul khiyanah, tarku khiyanah, tinggal khianat pula. Sambung pula pada esok hari, insya-Allah jam 9 lebih juga. Esok tak ada apa. Kelas kita pukul 10 belaka. Ni 14 ciri solehah, isteri solehah pada hari ini, dan 1 suami solehah pada hari ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.